اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan khutbah bertajuk agihan tepat zakat berkat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memperkatakan, memberikan peringatan dan amaran keras kepada mereka yang enggan mengeluarkan zakat dengan sabdanya, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaqu yawmal qiyamah lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhu bilihzimatayhi ya'ni bishidqayhi thumma yaqulu ana maluk ana kanzuk thumma tala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang Allah berikan kepadanya harta tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu akan dijadikan berupa syuja'un aqra, yakni ular jantan yang botak kepalanya. Kepalanya mengandungi banyak racun yang memiliki 2 titik hitam di atas 2 matanya, melilit leher si ingkar zakat. Kemudian ular itu mematuk dengan kedua tulang rahangnya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 180 surah Ali Imran yang bermaksud, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang bertakwa, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi merumuskan di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, yakfuru man jahadahu wa yafsuqu man taharraba minhu wa yu'khadhu bil quwwati mimman mana'ahu wa tu'linul harbu min ajli istifaihi mimman aba wa tamarrada. Maksudnya, sesiapa yang mengingkari yakni kewajipan zakat adalah dihukum kafir, yakni murtad dan fasik. Jika ia melarikan diri, yakni enggan
menunaikannya, diizinkan kepada uli amri mengambil secara paksa, yakni melalui tindakan undang-undang, mengambil zakat daripada orang yang menghalangnya, dan diisytiharkan perang untuk merampas harta sesiapa yang enggan dan derhaka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, menunaikan zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi 1001 hikmah dan kebaikan kepada umat. Matlamat akhirnya ialah untuk kepentingan, kesejahteraan dan memperolehi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, antara hikmah ibadah zakat ialah berkat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada pembayar, penerima zakat dan harta yang diambil daripadanya untuk dizakatkan. Setiap muslim sentiasa mendambakan dan mengharapkan keberkatan di dalam kehidupan dan urusan sehariannya, kerana keberkatan membawa ketenangan dan kebahagiaan serta dapat mengawal nafsu serakah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Justru nas ini jelas memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah Islam menguatkuasakan kutipan zakat daripada orang-orang Islam yang berharta dan cukup syarat-syaratnya dengan qadar tertentu. Di antara lain bertujuan agar mereka bersih daripada sifat-sifat yang buruk dan keji serta menambah kebaikan dan kesuburan harta mereka. Hasilnya harta kekayaan yang dimuliakan, hasilnya harta kekayaan yang dimiliki bertambah berkat dan berkembang. Di akhirat kelak pula, harta kekayaan yang bersih ini menjadi syafaat dan penyelamat daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Agama Islam Negeri adalah sebagai institusi tunggal yang sah mewakili uli amri dalam urusan hal ehwal Islam di negara ini, termasuk zakat. Telah memperkenalkan pelbagai bentuk skim bantuan zakat untuk diagihkan kepada asnaf zakat. Contohnya, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam telah menyediakan lebih 27 skim bantuan zakat yang merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan dan mu'allaf, yakni saudara kita. Perlu diketahui bahawa setiap jenis bantuan zakat yang diperkenalkan itu telah mendapat persetujuan dan kelulusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dan nyata menepati maqasid syar'iyah dan hukum syarak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada hari ini Majlis Agama Islam Negeri-Negeri seluruh negara selaku institusi kerajaan yang berada di bawah naungan duli-duli yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja Melayu telah mempunyai sistem pengurusan zakat yang baik dan sistematik, sama ada dari segi kutipan maupun agihan. Majlis Agama Islam Negeri dari semasa ke semasa berusaha dengan gigih meningkatkan kecekapan para petugas-petugas dan memperkenalkan sistem tercanggih. Selaras dengan perkembangan kemajuan teknologi maklumat dan telekomunikasi bagi menambah kecekapan pengurusan dan perkhidmatan. Pada hari ini umat Islam boleh membuat taksiran zakat
dan pembayaran pada bila-bila masa secara online atau melalui sistem pesanan ringkas SMS kepada pusat-pusat zakat negeri. Dari aspek agihan, bantuan zakat kepada golongan asnaf yang lain disampaikan secepat mungkin. Sebagai contoh, sesetengah skim bantuan segera dapat diselesaikan dalam tempoh 30 minit sahaja, manakala permohonan skim bantuan yang memerlukan maklumat dan pengesahan yang lebih terperinci memerlukan sedikit masa yang munasabah bagi mengelakkan pembayaran zakat kepada pihak yang tidak layak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dedikasi dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh petugas-petugas dan kaki tangan pusat pengurusan zakat pula telah mendapat penghargaan dan pengiktirafan daripada badan-badan penerapan negara seperti Jabatan Audit Negara. Maka dengan penghargaan dan anugerah itu menjadikan mereka yang terlibat lebih beriltizam untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justeru itu zakat hendaklah dibayar dan diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal dalam hal ehwal Islam, termasuk urusan zakat. Ianya juga boleh dibayar melalui ejen-ejen sah yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Ini adalah selaras dengan ketetapan dan kehendak enakmen Islam negeri-negeri serta bertepatan dengan keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang bersidang pada 21 sehingga 23 November 2006. Di antara lain keputusan itu mengingatkan bahawa walaupun dari segi syarak mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak. Tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau uli amri dalam perkara kebaikan adalah wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada uli amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الواسع المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأدوا الزكاة متى وجبت بشروطها. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah saudara sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah zakat bila mencukupi syaratnya. Sesungguhnya dengan zakat saudara dapat menyatukan hati masyarakat Islam, membersihkan harta dan jiwa saudara serta mengangkat darjat saudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, Kerajaan Pusat melalui Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji yakni Jauhar, Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Agama-Agama Negeri seluruh Malaysia sentiasa bekerjasama dan berusaha gigih meningkatkan prestasi dan kecekapan, menganjurkan program-program dan aktiviti-aktiviti mengenai zakat. Pada tahun ini, sambutan bulan zakat kebangsaan telah dipersetujui untuk dilancarkan pada bulan ini dengan pelbagai pengisian aktiviti dan program di peringkat kebangsaan dan negeri melalui tema Agihan Tepat Zakat Berkat. Penganjuran program dan aktiviti seumpama ini diharapkan dapat meningkatkan lagi kefahaman dan kesedaran umat Islam mengenai kewajipan berzakat. Dengan itu mereka lebih terpanggil dan aktif memberikan sokongan menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Diharap tiada lagi orang yang tidak meyakini keikhlasan, ketulusan dan komitmen Majlis Agama Islam Negeri dalam mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat dan hal ehwal Islam. Semoga segala usaha murni ini akan menghasilkan natijah keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan rahmatnya di akhirat kelak. Amin. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan bacaan selawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين، ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.